And then anda kena tahu, mereka yang berada dalam batik circle ni, dia dinamakan sebagai unfair advantage. Saya tak tahulah anda pernah dengar tak perkataan ni. Saya belajar dengan Dr. Izan juga. Apa dimaksudkan dengan unfair advantage? Unfair advantage ni umpama kalau anda nak naik gunung, kalau siapa pernah hiking siapa pernah hiking nak naik gunung, ada dua grup. Satu grup nak naik, dia ada orang yang bimbing dia naik ke atas. Ada seorang lagi, grup satu lagi yang dia naik, dia tengok map lama tu. Dia ada map lama tu, kena lalu jalan ni, jumpa tali air, jumpa pokok besar apa, kena lalu. Rasa-rasalah siapa yang akan sampai dulu dekat atas. For sure orang yang sampai dekat atas dulu adalah orang yang ada pembimbing dia, ada orang yang tunjuk jalan dekat dia. So sebab tu siapa yang ada dalam grup batik circle ni, anda unfair advantage. Kenapa saya sebut unfair advantage? Sebab anda ada leader untuk anda rujuk. Setakat pengalaman saya dalam gaya warisan, saya pernah sebelum ni research brand-brand lain yang menjual batik lukis. Kita tak jumpa lagi mana-mana brand lain yang jual batik lukis bagi attention semacam kita bagi. Walaupun saya tahu ada kekurangan di part kita yang kita buat, tapi kami rasa kamilah yang terbaik buat masa ni. Dan kita harapkan anda doakan kepada kami di Gaya Warisan sentiasa tambah baik kita punya sistem. Okay, dari sudut layanan kita, dari sudut respon kita, saya tahu ada setengah-setengah respon yang agak lambat juga. Okay, so kami alu-alukan sebarang penambahbaikan, komen apa semua. Kalau ada syarikat batik lukis lain yang sediakan servis macam yang kami bagi, kita pun nak pergi belajar dengan dia. Jadi sekarang Alhamdulillah kita ada 3 orang yang kita dah lantik dia sebagai anda punya, dia panggil leader. Kalau ada dekat sini, kita ada macam Nabilah, dia bertanggungjawab untuk serve orang yang baru first time join daripada TikTok. Kalau Rizky, dia ada ejen-ejen dia yang sangat cemerlang. Dia ada ejen-ejen dia yang dia serve lebih kurang dalam 40 ke 50 orang dalam grup dia, Rizky. Dan kita ada Alia. Alia pun dia ada orang yang dia serve lebih kurang 30 ke 50 orang juga. Sebelum ni, kalau bulan lepas, 2 bulan lepas, Alia dia lebih kepada fokus mereka yang dekat TikTok. Tapi sebabkan ramai sangat, Nabilah dulu dia tak tolong serve. Nabilah dulu awal-awal ni dia hanya jaga bahagian documentation sahaja. Tapi sekarang kita nak bantu anda supaya anda dapat akses dengan kita lebih dekat. So kami sediakan, kita ada 3 orang tim, dan kemungkinan akan datang nanti kalau lebih ramai orang yang ada dalam grup batik circle, kami akan tambah lagi mereka-mereka yang akan bantu anda untuk make sure anda dapatkan gambar, anda dapatkan video, anda dapatkan nombor tracking, benda-benda yang boleh menaikkan lagi jualan anda. Okay, so yang tu yang dipanggilkan sebagai unfair advantage. So kena ambil unfair advantage ni, kalau anda tak guna, anda pergilah kat tempat lain. Mungkinlah kalau dia layan anda, saya boleh kata mungkin awal-awal kalau customer dia tak ramai, okey. Tapi bila customer dia semakin ramai, ataupun memang dia tu ada anda je sebagai seorang customer, memang okey lah, tak ada masalah lah. Tapi kalau dia, okey, saya cakap ni benda yang saya belajar dengan Dr. Izan juga. Kalau anda berguru ataupun anda berada dengan seseorang yang tak pandai pun cari customer baru setiap bulan, macam mana dia nak ajar anda untuk ada customer yang ramai? So kami di Gaya Warisan, kita ada growth mindset. Kita nak setiap bulan kita ada lebih ramai customer. Kita nak setiap bulan kita lahirkan ramai ejen-ejen, ramai usahawan-usahawan batik. So anda juga boleh belajar, dapat poin-poin apa yang saya nak share. Macam mana cara kita nak ramaikan lagi customer, macam mana cara kita nak jaga engagement antara customer dan juga kita sebagai orang yang mewakili syarikat. Jadi kalau anda nak duduk dengan orang yang tak boleh ajar anda benda tersebut, tak ada masalah. Tapi kami di Gaya Warisan, saya kategorikan sebagai anda unfair advantage sebab anda ada sistem yang kita ada. Dan dia umpama macam contoh anda buat bisnes, pemikiran yang tidak berapa tepat adalah anda fikir saya sebagai ejen, ejen je pun, bukan siapa-siapa. That's why lah anda akan slow buat kerja. Tapi kalau anda bayangkan bahawa anda sedang buat bisnes anda sendiri, tak kira lah anda sebagai seorang ejen sekalipun, anda baru start buat jualan RM100, baru start buat jualan RM200, anda fikir itu adalah bisnes anda, dan the best thing adalah
anda dapat akses dengan tim-tim gaya warisan yang lain, umpama itulah adalah staff anda. Anda outsource staff dia. Kita ada bahagian ambil gambarnya, kita ada bahagian packaging barangnya, kita ada bahagian apa lagi? Kita ada bahagian bagi nombor trackingnya. Kita ada bahagian yang sentiasa update kepada kita benda-benda terbaru. Dan anda ada circle yang mana kita ada weekly focus. Saya akan update apa isu-isu terbaru yang berlaku. So kalau anda tak gunakan point ni, kenapa perlu berada dalam batik circle ni? Saya rasa tak ada buang masa lah kalau tak guna setiap benda yang kita bagi ni. Kita siap sediakan video, tapi tak gunakan video-video yang kita sediakan, sangat rugi. Sedangkan video-video tu, bayangkan awal-awal saya berniaga dulu, kenapa susah sangat nak buat jualan RM1,000, nak buat jualan RM2,000. Tak ada orang nak buat video, tak ada orang nak tolong edit, tak ada orang nak tolong ambil gambar dekat kilang. Sekarang video tu dah siap, anda just boleh share je dekat platform masing-masing. Trust orang akan meningkat, ramai orang akan datang membeli dengan cepat. Tapi malangnya ada lagi yang tidak menggunakan apa yang kita bagi ni sebaik mungkin, yang tak nampak kelebihan-kelebihan ni. So kalau anda tak nampak kelebihan ni, that's why lah ada orang yang berjaya, ada orang yang kurang berjaya. Si yang berjaya tu adalah mereka ambil sahaja peluang yang ada di depan mata mereka. Okey? Dan saya nak bagi tahu anda juga peluang yang ada depan mata kita ni dia tidak datang selalu. Dia tak datang selalu. Sebab zaman sekarang kita bukan masa nak apa dia panggil, kita nak relax. Macam saya mention tadi, kalau anda rasa anda nak duduk dalam grup batik circle, nak relax, lebih baik buat charity ataupun buat kebajikan. Mereka yang ada dalam grup batik circle ni, kalau saya berdasarkan survey yang kami terima, kalau siapa perasan lah, kita ada bagi survey siapa yang nak join dalam grup special session ni. Saya tak open untuk semua. Kita tak bagi link ni kepada 150 orang yang berada dekat luar sana, tak. Dalam grup batik circle Facebook, kita ada lebih kurang dalam 150 orang. Mereka yang berada dalam special session adalah mereka yang kami invite. Okay, so anda yang dah masuk, dapat ada peluang, ada rezeki join sesi malam ni, tak lama pun. Kita biasanya maksimum sejam setengah je. Malam ni pun saya bersyadang pada lewat pun pukul 10 minit je kita nak berhenti. Sebab saya ada sesi lain nanti, saya ada live pukul 10.30 nanti. Jadi anda berpeluang berada dalam sesi ni adalah mereka yang kalau anda tak ambil peluang untuk buat tindakan, sangat rugi. Kan, maksudnya umpama macam buang masa lah berada dalam grup batik circle yang mana tak buat sebarang tindakan untuk buat betul-betul supaya dapat buat semaksimum mungkin jualan bagi pihak anda masing-masing. Okey, kalau kita tengok walaupun ada setengah orang yang cakap, alah sekarang dalam PKP tak mudah nak berniaga. Tak mudah nak berniaga. Kita boleh pilih untuk ambil keputusan tak nak buat marketing dan juga tak nak agresif collect dia panggil market share ataupun duit yang bertebaran, berlega dekat luar sana. Kita boleh pilih untuk tidak buat apa-apa. Tapi kami di Gaya Warisan, kami juga mengajar anda semua adalah supaya kita sentiasa agresif. Daripada awal lagi anda join batik circle ni, sentiasa agresif. Okey, kat mana kita kena agresif? Walaupun dalam keadaan PKP, orang cakap tak boleh nak berniaga, kita tengok dari sudut positif yang berlaku. Government, pekerja government ada sekitar minimum 2 juta pekerja. Saya pernah mention benda ni. Government ada 2 juta pekerja. Siapa yang ada kalkulator, dia boleh tekan sendiri kalkulator dia. Bayangkan setiap pekerja government, purata gaji yang diorang dapat adalah RM2,000 sebulan. Ada yang mungkin RM1,500, ada yang RM6,000. Kita ambil purata RM2,000 satu bulan. Dia mengikut grade kan. Jadi RM2,000 satu bulan kalikan dengan 2 juta rakyat Malaysia. Saya dah kira, kalkulator saya keluar 4 bilion. 4 bilion yang berlega dekat kiri dan kanan anda, yang berlega dalam grup-grup WhatsApp anda, yang berlega dalam komuniti-komuniti anda, yang berlega dalam grup taman, yang berlega dekat akaun TikTok kalau ada akaun TikTok, yang berlega dekat akaun Facebook kalau ada Facebook. Duit tu berlega, ramai saja orang-orang
yang ada kat luar sana yang masih lagi dapat gaji macam biasa. Daripada awal PKP tau sehingga sekarang. Sebab tu kami di Gaya Warisan, kita tak pernah stop buat marketing daripada tahun lepas lagi. Dan Alhamdulillah kami dah buktikan, walaupun ramai orang struggle tahun lepas, Alhamdulillah Gaya Warisan survive. Walaupun tutup kedai, kita berjaya buat jualan terkumpul dalam online kita sebanyak 130,000 tahun lepas. Setahun lah 130,000. Dan tahun ni awal bulan 8 hari tu kita kira kita dah berjaya buat sekitar 250,000. 250. Okey. So yang ada dekat luar sana, kita ada lebih kurang dalam 2 juta. 2 juta tu adalah mereka yang kerja government. Kita ada lebih kurang dalam 3 juta mereka yang kerja swasta. So yang kalau kita kata yang kerja swasta ni 1,000 lah setiap bulan gaji dia orang purata kan. Ada yang kalau yang level-level eksekutif manager tu dia orang ialah 5-6,000, 7,000 ada. Kita ambil purata, kita ambil minimum lah 1,000. 1,000 kali dengan 3 juta. Dapat berapa? Lebih kurang dalam 3 bilion. So 3 bilion campur dengan 4 bilion, duit yang berlega dekat luar sana adalah sekitar 7 bilion. Persoalannya 7 bilion ni pergi kat mana? 7 bilion ni sama ada dia masuk ke poket anda. Bila anda buat marketing, dia akan PM anda. Sama ada di kalangan kawan-kawan kita, ataupun dia tak masuk dekat anda, dia masuk dekat pesaing kita. Okay, dia masuk dekat pesaing kita. Sebab tu dah saya tak risau apa-apa pun. Bila kita faham konsep ni, kita hanya tugas kita laksanakan aktiviti marketing. Buat orang nampak, buat orang kenal, buat orang suka dan buat orang percaya. Tajuk minggu lepas kalau siapa ingat. Okay, so keep konsisten. Buat dulu benda yang asas ni. Secara tak langsungnya anda akan orang lebih ramai nampak, orang lebih ramai tanya, orang lebih ramai PM, orang lebih ramai membeli dengan anda berbanding dengan orang lain. Kan? Sebab tu lah kami tak stop. Sebab kita tahu kita tak mampu pun. Kita bukan nak 4 bilion pun. Kan? Kita bukan nak 4 juta pun. Kita nak berapa je satu bulan. Okey? Jadi kita nak berapa ringgit je. Mungkin ada yang nak RM400, ada yang nak RM4,000. Jadi sejauh mana tindakan agresif kita untuk menang dalam pasaran. Okey, itu yang pertama. Bukan yang pertama lah, yang keberapa lah. Saya terus pergi kepada beberapa poin penting. Okey, seterusnya kita kena tahu bila orang yang ada gaji tetap ni, kan macam kita jugalah. Biasa kan kita bulan-bulan kita ada masuk gaji tetap kita kan, ataupun komisen tetap kita. Kalau kita ada gaji yang tetap secara konsisten, kebiasaan orang ni, nature orang, dia akan ada allocation duit untuk dia reward diri dia. Dia reward diri dia, dia ada allocation duit. Ada orang dia spend RM100 untuk dia beli pakaian. Ada orang, mak saya cerita, mak saya adalah seorang cikgu. Mak saya cerita, cikgu dekat sekolah dia rata-rata spend minimum RM500 satu bulan untuk pakaian. Tak masuk lagi minum dia lain. Cikgu, mak saya tu dia dah umur sekitar 50 lebih. So kawan-kawan dia tu, sekitar kawan-kawan dia akan spend duit, cikgu-cikgu ni, dia akan spend duit sekitar 500, minimum RM500 untuk pakaian. Dia memang dah siap. Kalau tiap-tiap bulan tu, sebab mak saya antara mereka yang selalu pergi bawa baju kain pasang dekat sekolah, jual kain pasang dekat sekolah. Sebab dia cikgu, dia sambil-sambil tu dia bawa. Dia cakap satu orang tu memang tak boleh brain lah. Satu orang tu satu bulan dia boleh beli sampai 3 ke 5 pasang yang belum jahit, kain belum jahit. Pergi hantar tailor tu, ada sampaikan dekat tailor tu ada 15 pasang lah, ada yang 10 pasang, ada yang 5 pasang. Jadi sebenarnya memang orang nak beli barang, nak kelihatan cantik, nak ada baju baru. Tapi kita tak agresif tunjukkan diri kita dengan mereka kat luar sana. So kalau anda agresif, secara tak langsungnya sale pun akan meningkat lah. Okay. So jadi secara kesimpulannya, poin untuk ni saya nak mention ni, gunakan bulan 11, bulan 10, 11, 12 ni untuk bina momentum anda sebaik mungkin. Anda kena tahu, di saat orang lain sedang tidur pada PKP lepas, kita dah start buat kerja, betul tak? Kita dah start menjual, kita dah start, mungkin tak banyak, ada yang banyak, ada yang sikit kan.
Jadi kita dah start menjual. So bila kita dah start menjual, kita dah ada momentum yang tak berapa laju lagi, kan, tak berapa kuat lagi. So sekarang bila bulan 10, 11, 12 ni, orang lain dah start, baru start tersedar tau, baru terjaga. Okey, aku nak buat bisnes ni lah, aku nak buat ni lah. So anda ambillah peluang pada waktu ni untuk menyerang. Jangan lagi waktu ni anda baru okey, aku nak buat ni, tambah-tambah siapa yang ada dalam grup ni, saya kira mereka yang dah duduk dengan kita lebih daripada 1 bulan ataupun 1 bulan lah. Kan? Jangan duduk dalam mood yang okey, aku nak goyang kaki, tak perlu, rugi. Sangat rugi. Kami di Gaya Warisan pun kita cuba sedaya upaya untuk ekstrakan, tambah stok kita. Hari ni sahaja kita restock lebih kurang dalam 70 helai Aira. Adakah anda ada dapatkan gambar dengan kita punya leader Aira? Kan, daripada 70 helai tu kita pisahkan kepada 2. Kita ada leader Rizky dengan leader Alia. Sebab kita tak nak berebut. Kita bagi ke Alia 35 helai, Kak Rizky 35 helai. So anda pun dapat akses dah 35 helai tu. Adakah anda ambil peluang tu untuk promote 35 helai tu? Ataupun tak apalah, bagi ejen-ejen lain lah yang promote. Saya cakap, saya boleh mention kat sini, rugilah kalau anda join sesi malam ni tapi anda tak ambil peluang tu. Kan, orang lain mungkin sekarang yang tak join sesi ni, diorang macam semangat tak semangat je nak buat promote. So anda yang tahu ni, promote je. Saya dulu ada satu skeptical juga, contoh kan, saya fikir customer aku ni ada ke yang nak beli? Aku ada 10 helai je pilihan corak, ada ke orang nak beli? Okey, mari saya bongkarkan rahsia kepada anda. Behavior customer. Kalau kita tunjuk, dia contoh macam ni tau. Contoh katakanlah ada customer A datang kepada kita. Customer A datang kepada kita, pada waktu tu kita ada stok kita lebih kurang 30 pilihan corak. Permulaan lah, 30 pilihan corak. So kita pun bagilah kepada orang pertama. So bila orang pertama beli, katakanlah saya mudahkan calculation pengiraan dia. Okey, kita mudahkan pengiraan dia. Saya cakap okey, 5 orang grab, 5 helai customer A grab, tinggal lagi 25 helai yang available. Okay, and then datang orang kedua. Bila anda tunjuk 25 helai yang baki lagi, orang kedua dia first time tengok, dia takkan nampak macam okey, ni adalah baki yang tinggal. Dia takkan nampak baki yang tinggal. Kadang-kadang kita je rasa macam tu sebab kita adalah orang yang handle. Kita je rasa macam tu. Melainkan kalau kata okey, kali pertama dia dah tengok, and then dia minta kali kedua, kita tunjuk lagi benda yang sama, memang dia akan rasa macam tu. Tapi kalau kita kata okey, barang yang sama, contoh stok yang sama ni, kita ada 30 helai yang kita dapat, kita promote kepada orang pertama 5 orang grab. Kita ambil yang selebihnya, kita bagi kepada orang kedua 5 orang grab, tinggal 20 helai. 20 helai pergi kepada orang ketiga 5 orang grab, tinggal 15 helai. 15 helai pergi orang keempat, 5 lagi dia grab, tinggal 10 helai. 10 helai ni, datang orang kelima, kita tunjuk yang 10 helai ni, possibility untuk grab ada juga. Itu yang berlaku sebenarnya. Tapi kalau kita dah letak mindset awal-awal, dah tinggal 10 helai lah, tak perlu promote dah. That's why lah kita tak ada, kita akan stuck kat situ. Sebab tu saya dulu bukan cakap kita tak nak tambah stok, tak. Kita push team sale atau kita push team operasi untuk tambah stok. Tapi biasanya operasi ni ditambah 10 sold out 10, ditambah 20 sold out 20, ditambah 30 tak cukup, ditambah 100 tak cukup. Dia sentiasa tak cukup stok. So kita di bahagian marketing kena pandai channelkan, ke mana kita nak channelkan kita punya stok. Dan of course kalau kita dah tunjuk kali pertama dekat orang tu, janganlah tunjuk kali kedua pula stok yang sama. Elakkan. Kalau kita termiss terlepas tu, kita tak boleh buat macam mana lah kan. Tapi kalau kita dapat elakkan tunjuk stok yang sama. Okay, sama juga. Di peringkat leader pun kena amalkan benda yang sama juga. Okay, di peringkat batik circle yang lain pun benda yang sama anda kena amalkan. Jangan disebabkan leader tak ada stok, tak boleh bagi gambar yang baru, and then anda pun stuck. Stuck yang menyebabkan okey, kalau tak ada gambar lain, aku kena tunggulah buat marketing. Rugi sebab masa yang anda tak buat apa-apa tu, sebenarnya orang lain sedang buat jualan. Kan? Sepatutnya kalau anda katakanlah tinggal 15 helai je lagi. 15 helai okey. Siapa lagi dalam list aku yang belum aku WhatsApp, yang belum tengok gambar ni? Pergi dekat orang tu. So possibility untuk dia grab ada. Bahkan kami pernah
stok kita lama terputus. Sebab waktu tu tak silap saya hujan. Macam contoh sekarang waktu hujan, kilang akan terpaksa kurangkan pengeluaran. Sebab apa? Sebab waktu hujan, contohkan bila hujan lebat, diorang tak boleh nak melukis dengan berwarna. Kalau satu hari hujan, satu hari itulah diorang tak boleh nak melukis dengan berwarna. Diorang termis lebih kurang dalam 20 helai. Kalau kata production satu hari boleh keluarkan satu orang tu 20 helai, bayangkan kalau hujan, 5 orang pekerja kita tak boleh nak buat kerja, 100 helai tak boleh keluarkan satu hari. So stok kita terstuck. Jadi stok kita terstuck, and then kita pula yang mana di bahagian sale ni ataupun di bahagian yang buat marketing ni, kita mengharapkan stok baru masuk, last kali tak berlakulah jualan. Guna apa dalam tangan kita? Tu saya share supaya anda tahu. Jangan disebabkan stok insya-Allah kita akan sentiasa tambah baik lagi. Untuk makluman anda, bulan lepas Aira yang terjual sebanyak Aira yang terjual hasil pengumpulan semua daripada ejen-ejen dan juga daripada kita punya TikTok, daripada database kita, Aira sebanyak 450 helai terjual bulan lepas. Koleksi KL Design terjual lebih kurang dalam 150 helai dan banyak lagi koleksi-koleksi yang lain yang terjual. Jadi kita jangkakan pada bulan ini kami akan keluarkan lebih kurang dalam 1000 helai stok, double. Kita akan keluarkan. Macam mana nak keluarkan 1000 helai stok? Kami akan usaha untuk keluarkan satu minggu 200 helai stok kita akan keluarkan. Sekarang kita dah minggu pertama. Untuk makluman anda, minggu pertama ni pun kita dah keluarkan lebih daripada 100 helai. Dah sekitar 150 helai dah. 150 helai. So kami akan cuba berusaha lagi, tambah lagi. Jadi anda di peringkat ejen ataupun di peringkat leader kena agresif. Kalau slow, kalau lambatlah juga jualan yang berlaku tu. Okey. Untuk makluman anda juga. Wallahu alam. Bye. Assalamualaikum.